Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya nak tunjukkan cara kita nak kemas kini kita punya Google Classroom ya. Okey, seperti yang kita tahu, kita akan mulakan kelas. Jadi kita nak get ready lah Google Classroom untuk setiap kelas. Jadi macam biasa, pastikan kita login akaun MOE ya. Kalau tak, kita masuk juga melalui aplikasi Delima KPM ni. Okey, dan kita kena masuklah ya ke portal Delima dan macam-macam kat sini ya, yang kita boleh gunakan ya. Jadi kita boleh masuklah ya ikut portal Delima KPM ni. Okey, dan kita log masuk. Okey, dan kita pilihlah akaun kita ya, itu akaun MOE. Okey, dan kita, kalau kita adalah admin ya, kita akan masuk melalui sekolah dan kita guna password, kita gunakan admin sekolah punya password dan username lah ya. Tapi kita sebagai guru untuk pelajar, untuk memberi tugasan kepada pelajar, so kita masuk melalui guru lah ya. Okey, so dekat sini ada banyak yang kita boleh explore ya. Dekat sini pun ada buku teks digital ya, dan cikgu-cikgu boleh tekanlah ya buku teks mana yang kita nak ya. Contohnya tingkatan 5, dan kita boleh ambil lah semua buku-buku ni ya untuk kita sharekan di dalam kelas kita lah ya. Contohnya saya nak ambil buku teks digital tingkatan 4 ya. Okey, dan saya nak ambil subjek tingkatan 4 KSSM. Okey, saya nak ambil subjek saya lah ya. Okey, saya ambil yang ini. Okey, jadi kita nampak bila kita klik ya tingkatan 4 dan kita masuk ke buku teks tingkatan 4 di sini ya, kalau kita ambil ya satu buku untuk belajar, contoh macam ni ya, kimia, so kita ada masalah untuk couldn't preview file, this file is too large to preview. Jadi cadangannya mungkin kita boleh splitkan ya, kita download dulu buku teks kita ni di dalam kita punya komputer, dan kita gunakan cara extract PDF lah. Kita extractkan topik by topik ya, jadi memudahkan. Jadi kita boleh masuk ke dalam Google Classroom kita lah sebagai material nanti saya akan tunjuk macam mana. Okey, jadi kita boleh explore lah semua ni. Okey, so kita pergi ke menu guru ya. Okey, jadi dekat kawasan sini kita masuk ke activity untuk sampai ke Google Classroom ya. Okey, kita pergi ke Google Classroom. So kita klik untuk mula. So kita dapatlah paparan untuk untuk kelas yang kita dah create ya. Okey, itu satu cara ya. Okey, satu cara lagi adalah kita tak perlu masuk Delima. Kita dah ada, bila kita dah sign in menggunakan MOE ya, kita dah pastikan kita dah sign in guna MOE, kita terus je pergi ke Google Apps ni.
Ya. Okey. Dan sini memang kita tak nampak kan Google Classroom tu. Okey, kita pergi ke Drive. Okey, kita pergi ke Drive. Okey, so kita klik dekat Google Apps ini lagi sekali dan kita akan nampak Classroom. Pun kita boleh masuk cara melalui ni lah, so ada dua cara lah ya, melalui Delima tadi. Cara masuk melalui Delima tadi ataupun kita masuk secara yang kedua tadi ya. Okey, kalau kita tengok contohnya ya, kita ada sekarang ni, okey, katakan ini adalah kelas 5 gemilang saya yang tahun 2020 ya. Okey, katakan saya nak ini adalah student tahun lepas, so kita nak student 2021 punya kan. Jadi kita boleh edit dekat sini lah. So kita edit dan kita just letak 2021 5 gemilang macam tu ya. Dan kita isilah section, kita isi class name ke atas ni ya, dan kita buat topik kita ya. Okey, ataupun kita boleh sahaja copy. Okey, kita copy. Kita boleh copy dan kita padam je copy dekat depan ni. Kita tulis 2021 kimia yang untuk student yang daripada tingkatan 4 yang lepas kan, yang naik tingkatan 5 tahun ni. So kita copy pun boleh juga. Ya, jadi kita akan ada dua lah di situ, iaitu yang student tingkatan 5 yang lepas dan juga student tingkatan 5 yang tahun ni punya. So create apa itu copy class, create a new class with copied topics and classwork items ya. Okey, so kita ada dua lah sekarang ya. Okey. So kita dah ada sekarang ya, 2021 ya, ada creating class kan. Okey, so sekarang kalau kita tengok, kita dah ada dua kelas ya, iaitu 2021 punya kelas dan yang ini yang lama punya. Okey. Yang ini yang tahun 2020 5 gemilang ya. Dan yang ini adalah yang terbaru punya 2021 5 gemilang ya. Okey. Jadi kalau tengok yang ini saya kalau cuba tengok ini ada sempat saya buat Bitmoji punya header Google Classroom. Nanti saya akan tunjukkan link di bawah ya. Ada cara-cara membuat header bergerak ni. Okay, ada saya tunjuk link dekat bawah ya. Dan juga sekarang ni kalau kita dekat kelas baru, kita boleh buat lah ya. Kita boleh tukar header kita ni ya. Kita boleh carilah gambar-gambar yang sesuai lah ya, untuk kita upload ya. Untuk kita cari gambar yang sesuai ya, ataupun kita just select theme saja dekat sini ya. Kalau kita ada, kita boleh upload foto lah ya. Kita boleh upload foto apa yang ada dan kita boleh masukkan dalam ni lah ya. Okey. Dan kita juga boleh buat sendirilah ya. Nanti saya akan bagi tahu macam nak buat header Google Classroom ya. Okey, jadi ini adalah stream, tak ada apa lagi announcement lah sebab kelas ni baru lagi. So kalau kita pergi classwork, okey, classwork ni kalau kita tengok ya, okey, yang mana kita nak guna, kita guna. Kalau tak nak, kita boleh delete lah ya. Dan kalau tengok sini, people pun tak ada lagi, student pun tak ada lagi, dan grades pun tak ada ya. Sebab masih dia baru lagi kan.
Okey, katakan cikgu kata, oh, student tahun ni KSSM, tahun lepas KBSM. Jadi tak perlulah kot. Jadi cikgu boleh delete lah. Yang mana tak nak, topik-topik yang tak nak ni kita boleh delete ya. Jadi cikgu boleh ya. Dan kalau kita perhatikan ni semua dalam bentuk draft lah. Okey, kalau katalah cikgu nak guna lagi Google Form ni, kita klik edit. Okey, klik edit dan kita assign baliklah semula. Okey, kita assign balik semula ya. Dan kita akan tengok dia berubah ya. Okey, katakan topik dia, kita buat topik Google Form katakan. Okey, kita create topik ni supaya memudahkan pencarian lah Okay, katakan kita buat Google Form. Kita tengok apa jadi. Tadi asalnya kita tengok dia ada perkataan draft kan. So kita assign. Okay, kita assign. Okay, jadi cikgu akan tengok nampak daripada perkataan draft tadi dah tukar kepada posted. Jadi kalau cikgu rasa nak guna lagi, nak guna lagi, kita tekan edit tadi dan kita assign balik semula ya. Dan kalau kita tak nak, kita delete lah semua ni. Kita delete. Okey, untuk kita extract PDF, buku teks PDF yang agak besar saiz filenya ya, sebab kadang-kadang student dia tak dapat nak download. Macam saya tunjuk tadi, dia kata agak besar kan filenya untuk di-download. Jadi apa kita boleh buat? Kalau kita pergi ke Google, tak perlu install apa-apa aplikasi. Dia ada satu platform di mana kita boleh type ni ya, www.ilovepdf.com Okey, so kita pergi ke platform ni ya. Okey, so dekat sini dia ada macam-macam lah ada merge PDF, split PDF dan sebagainya. Dan kita boleh, contohnya katakan kita nak split PDF, kita klik split PDF, kita select PDF file. Jadi kita pergi ke cari PDF file yang kita nak split. Contohnya buku teks ni. Okey, jadi dia ada banyak muka surat ni, 289. Jadi kita kena pilih lah muka surat dia dari mana ke mana. Jadi kita boleh check muka surat dia. Okey, tu dia bergerak Okey, katakan saya nak split. Okey, topik 2 saya dah split dah. Okey, katakan topik 1 dan 2 saya dah split ya. Katakan saya nak split topik 3. Okey, topik 3 ni, sorry. Okey, kita pergi topik 3 daripada muka surat berapa ni, kita tengok Kalau boleh, jangan tengok muka surat di sini, tengok muka surat ini. Ni dia 51 sehingga 51 sehingga kita tengok sini 51 sehingga jangan ambil 77 ni, kita ambil ini. So 51 sehingga 86. So 51 sehingga 86. So ni muka surat tadi tu. So kita split PDF.
dan kita download. Okey, so dia akan keluar dekat sini, ya. Dan kita show in folder, kita tengok mana, dan kita pun cut dan kita letakkan di folder yang kita kumpulkan buku teks mengikut subtopik, ya. Dan kita namakan dia adalah topik 3, katakan, ya. Okey. So yang ni yang saya dah buat, topik 1 dengan 2 saya dah buat split dah, dan kita pun boleh teruskan lagi lah, ya. Cikgu pergi ke split PDF ni, ya. Kita pergi ke split PDF dan kita select PDF file, ya, dan kita pergi ke buku teks, ya. Kita open. Jadi katalah kita dah habis limit dekat akaun yang satu ni, akaun MOE, kita boleh sign in pula menggunakan akaun lain, ya. Jadi itulah caranya lah untuk kita menggunakan free lah, ya, untuk kita menggunakan free, ya, sebab dia ada limit dia, sebab saya dah guna dah, ya, akaun tadi ni. Jadi cikgu boleh guna akaun lain pula, macam tu, ya. Okey, contohnya katakan saya pergi ke akaun lain, okey, katakan, okey, saya pergi ke akaun lain. Okey, www.ilovepdf.com. okey, ini kita pergi ke akaun lain, ya. Dan kita pergi ke split PDF, select PDF file. Okey, ya, jadi tengok, ya, kita tak perlu klik apa-apalah login atau sign up, kita just tukar kita punya email tu, kita punya account, ya. Dan kita bolehlah buat yang lagi satu punya, ya. Okey, contoh untuk topik seterusnya, katakan saya nak page 87, kita ambil page yang ni, ya. Okey, 87 sehingga 11, kan. Okey, so kita pun split PDF, ya. So kita download split PDF. Okey. Topik 4, ya. Okey, tapi kalau kita guna akaun ni lagi, kita buat lagi sekali, yes, buat untuk yang lain pula, memang tak dapat lah, ya. Okey, select PDF file, kita cuba, ya. Okey, dan dia akan keluar limit exceeded, ya. Jadi caranya tadi adalah kita hanya tukarlah akaun kita ni untuk satu hari ni, dan esok kita boleh sambung lagi lah untuk kita split, ya. Okey, so sekarang ni saya nak ajar, saya nak berkongsi. Okey, sekarang ni saya nak berkongsi macam mana kita nak masukkan semua textbook kita yang telah kita split ni dalam Google Classroom supaya student boleh rujuk, ya. Okey, kita pergi ke, okey, macam saya berkongsi tadi, ya, untuk masuk ke Google Classroom ni banyak cara. Itu sama ada nak guna cara login ini ataupun kita guna Google Apps ni, ya. Okey, saya guna Google Apps. Saya masuk ikut Drive sebab saya dah memang sign in MOE. Okey, saya pergi ke Classroom. Okey, macam mana kita nak masukkan material kita tu? Okey, contohnya ni, ya, 5 gemilang yang kita buat ni, ya, yang kelas kita pada
ini pada tahun ni ini adalah kelas kod. Nanti cikgu akan share lah kelas kod ni kepada student, ya. Dia ada banyak cara, sama ada kita kongsikan kelas kod ni kepada student, ya, atau kita kena masukkan sendirilah, ya, invite students, ya. Tapi saya rasa lebih baik kita guna kelas kod, ya. Okey, so ni adalah stream ni adalah untuk apa-apa announcement yang berlaku. Okey, sekarang ni kosong lah sebab kelas tak bermula lagi. So kita pergi ke classwork. Okey, classwork kita pun kosong, tak ada apa-apa. So kalau kita nak assignment, dia ada banyak, ya. Kalau kita nak create ni banyak. Create assignment, quiz, question, material, ataupun kita ada post yang kita nak guna balik pun boleh, ya. Okey, dan topik. Okey, topik ni penting supaya kita dapat partition. Tak adalah kita punya assignment atau material itu bercampur-campur. So saya create topik dulu. Okey, saya letak topik sini, buku teks digital. Okey, saya pun add. Okey, so dah dapat dah, ya, satu tajuk di sini. So bila kita dah dapat satu tajuk, kita nak isilah apa benda kita nak isi under tajuk ni. Jadi kita nak letakkan semua buku teks yang kita dah split tadi. So kita create material. Sebab ni bukan assignment, ni adalah material, ni adalah semua bahan-bahan yang kita nak bagi pada student sebagai rujukan. Okey, contoh saya type topik, ya, title, buku. Okey, topik, okey, topik 1, pengenalan kepada kimia. Okey, so kita mungkin bagi sedikit description. Kita kata sila download dan sebagai rujukan, ya. Okey, so kita pun add from file. Okey, yang kita dah upload, browse. Okey, katakan cikgu nak simpan dalam komputer. So kita upload daripada komputer lah. Contoh ni, pengenalan topik 1, open, ya. Tapi kalau cikgu nak drive, boleh juga, ya. Di mana cikgu boleh uploadkan semua subtopik, topik-topik yang dah split tadi dalam drive, upload dalam drive, kan. Dan kita pun boleh add ni melalui drive, ya. Okey, so kita dah dapat ni topik 1 dan kita pun dan kita pun tengok sini untuk 2021 betul lah student 5 dan topik yang buku teks, topik under teks digital tadi. So kita pun post. So kita dapatlah sini topik 1, pengenalan kepada kimia, ya. Dan kita boleh tambahlah sebelum kita nak masuk sekolah ni, kita boleh sediakan, ya. Kita pergi material, kita pergi type topik 2, iaitu jisim dan struktur atom. Jisim dan struktur atom, ya. So kita pun bagi arahan sila download dan sebagai rujukan. Okey, so kita pun upload daripada file ataupun daripada Google Drive. Tengoklah di mana kita simpan, ya. Okey, kita ambil topik 2 dan kita kita check semua, ya, maklumat di sini dan kita pergi topik under buku teks digital, ya.
So kita dapatlah untuk kata dah nampak susunan dia dah macam ni. Tak apa, kita drag saja. So topik 1 ni dah dekat atas ya. Okey, dan seterusnya lah. Kita akan minta student tu untuk buka lah dekat sini untuk check ya topik 1 apa dia, dan kita bolehlah dekat bawah ni nanti kita akan bagi assignment lah ya. So kalau kita nak create assignment kan, kalau kita nak create assignment, kita nak bagi kerja, nantilah saya akan tunjukkan bagaimana pula kita nak create assignment ya untuk diberi kepada student. Dan ini hanyalah saya nak tunjukkan bagaimana kita nak upload buku teks digital ini ya. Dan cikgu bolehlah ya copy link ini. Contohnya kalau kita buat Google Site ya, kita boleh copy link ini sebagai untuk dia muat turun lah. Tetapi bila kita nak muat turun, pastikan student muat turun melalui IDMOE, iaitu melalui Google Classroom ya. Tapi kalau cikgu-cikgu nak pelajar download secara menggunakan akaun personal, kita bolehlah ya, sebenarnya kita boleh juga upload ya. Katalah kita dah ada buku teks subtopik ni, cikgu boleh je upload dalam Google Drive. Yang tadi tu adalah Google Classroom, dia berada di dalam kelas code tu. So semua bahan dalam kelas code tu, dan kita juga boleh upload. Contoh ya, cikgu ada, contoh ni saya ada kimia tingkatan 4, saya dah buat folder ni. Ya, dan kita boleh create folder. Ni cara nak create folder. Kita tulis itu buku teks subtopik buku teks by subtopik, katakan kita buat kan. Jadi kita create. Jadi kita ada buku teks ni. Jadi kita buka folder ni dan kita upload folder. Ni folder buku teks ni tadi. Kita upload. Topik ni ada ya. Dan bagaimana cara cikgu nak share? Katakan cikgu tak menggunakan Google Classroom, tapi cikgu nak share di dalam WhatsApp ya. Cikgu boleh share link ni. Katakan hari ni cikgu nak ajar, katalah cikgu dah buat semua topik dalam satu folder, cikgu boleh share link ni ya. Cikgu boleh share link ni. Jika tak guna Google Classroom, kita klik kanan, kita get link ya, dan pastikan sini jangan ada perkataan restricted lah, mesti perkataan anyone with the link. Ya, kita buka ni get link, pastikan ya anyone with the link, tak boleh restricted, tak boleh Ministry of Education, mesti anyone with the link. Lepas tu pastikan bentuk viewer, dia boleh lihat saja, dan kita boleh kita boleh copy lah link ni. Kita copy link ni dan kita letakkan ke Telegram ya, ataupun kita letak di dalam kita boleh letak dalam Telegram ya, dan kita paste lah, dan kita boleh share ini di dalam student punya WhatsApp dan Telegram lah. Tapi kalau macam ni, kita takutlah link tu nanti diorang dah tak ingat, nak kena scroll balik kan. Jadi adalah lebih baik jika cikgu mengoptimumkan dah ya penggunaan Google Classroom ni ya. Sangat bagus Google Classroom ni, dia merupakan satu learning management system di mana semua subjek, semua bahan berada dalam satu
LMS, satu Google Learning Management System ya. Dalam sistem ni ada buku rujukan, dalam sistem ni juga ada latihan dan juga dia pun ada grades. Bila kita start letak assignment je, dia akan ada grades nanti untuk assignment yang student kita buat ya. Contoh bila kita dah ajar topik satu pengenalan kepada kimia, nanti dekat bawah ni nanti katakan kita nak katakan kita nak bagi latihan kepada student dan akan wujudlah grades untuk kita semak ya. So saya akan terangkan nanti berkongsi di dalam perkongsian yang seterusnya. So inilah cara dia ya untuk